أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita buka majlis kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sama-sama kita selawat atas Nabi 10 kali. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi Jumat yang mulia ini, hari kepada penghulu kepada segala hari, kita dapat berjumpa lagi dalam majlis ilmu bagi meneruskan pengajian kita membaca
hadis-hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Pada pagi ini kita berada pada muka surat yang ke-65 pada jilid yang kedua. Ya. Pada muka surat 65 pada jilid yang kedua masih lagi membicarakan keutamaan di dalam beramal. Ya. Jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, telah kita sebutkan pada siri yang lepas, seorang mukmin muslim yang baik, yang mahu hidupnya itu berlandaskan Quran, yang mahu hidupnya itu mengikut sunnah Nabi SAW, dia akan mencari keutamaan-keutamaan yang digariskan oleh Nabi SAW. Ya, karena seorang mukmin itu dia akan cari benda yang berfaedah bagi diri dia, benda-benda yang utama buat diri dia, benda-benda yang di sisi Allah sangat besar, benda-benda yang di sisi Rasulullah sangat hebat. Karena itu dalam hadis 40 Nabi yang disusun juga oleh Imam Nawawi, tersenarai satu hadis yang berbunyi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebagian daripada keelokan Islam seseorang itu, dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak ada kena mengena dengan dirinya. Apa benda yang tidak ada kena mengena dengan diri seorang muslim? Perkara yang tidak ada faedah. Perkara yang nilainya terlalu corot di sisi Allah. Perkara yang nilainya terlalu corot dan hina pada pandangan Rasulullah. Perkara yang terlalu hina, jelek dan corot pada pandangan manusia dan masyarakat. Jadi seorang muslim, mukmin, dia akan tinggalkan perkara-perkara ini. Jadi bila dia tinggalkan perkara itu, apa yang akan dicarinya? Yang akan dicarinya ialah perkara yang dikategorikan sebagai keutamaan di dalam Islam. Ya. Dia akan cari benda ni untuk dia buat. Kerana benda ini dibilang oleh Nabi sebagai benda yang besar faedahnya, benda yang besar keagungan dan keutamaannya. Gitu. Ya. Jadi inilah hidup orang Islam. Inilah kehidupan yang berlandaskan sunnah Nabi SAW. Mari kita lihat pada hari ini keutamaan yang kedua, iaitu keutamaan berwuduk dan kita menjaga wuduk. Ya. Kadang-kadang kita ni berwuduk tapi kita tidak menjaga wuduk. Ya. Baik, tuan-tuan yang dihormati sekalian. Persoalan berwuduk ini, pertama sekali dia merupakan satu ajaran daripada Quran. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ya, wa in kuntum junuban fatahharu, ila akhir ayat. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu sekalian hendak mengerjakan solat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku. Usaplah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki, iaitu buku lali. Jika kamu junub, maka mandilah. Ya, sehingga kepada akhir ayat. Jadi bermakna ajaran berwuduk ini adalah ajaran yang datangnya daripada Quran. Apa yang kita dapat faham bila kita tahu bahawa ajaran berwuduk ini datang daripada Quran? Bermakna ia datang daripada Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha bijaksana. Allah yang maha mengetahui dan bijaksana ini mengajar kita supaya bila nak sembahyang kena berwuduk. Sebab apa? Sebab Allah ini
Dia Tuhan yang maha suci. Jadi bila kita nak berdepan dengan dia, kita mesti berada dalam keadaan yang suci. Allah tidak mahu kita berada dalam keadaan yang kotor, zahir dan batin. Kita kena sucikan pakaian kita, kita kena sucikan tempat semayang kita, kita kena sucikan tubuh badan kita daripada hadas kecil dan juga hadas besar. Hanya insan yang telah suci saja Allah ajak dia, terima dia untuk berhadapan menyembah Allah yang maha suci lagi berkuasa. Jadi bermakna kalau kita baca dalam kitab fiqh, salah satu daripada syarat sah sembahyang, kita kena suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Pakaian juga kena suci, tempat sembahyang juga kena suci. Tidak boleh bernajis. Dan juga tidak boleh kita berada dalam keadaan berjunub, kerana berjunub itu tidak suci. Bermakna Allah menganjurkan kepada kita bahawa kalau kita nak menghadap dia, keadaan kita mestilah dalam keadaan suci. Persoalannya, adakah kita ni nak menghadap Allah ketika solat saja? Adakah kita ni nak menghadap Allah ketika solat saja? Tidak. 24 jam kita nak menghadap Allah. Jadi kalau Allah minta kita sucikan tubuh badan kita, pakaian kita, bila kita nak menghadapnya dalam solat. Jadi dalam solat juga kita disuruh bersuci, dan kita nak menghadap Allah ini bukan saja dalam solat. Ketika kita mengaji Quran, kita menghadap Allah, kita disuruh bersuci. Ya, ketika kita tawaf, kita menghadap Allah, kita disuruh bersuci. Dan ketika kita bekerja, kita juga menghadap Allah. Dianjurkan supaya kita senantiasa berada dalam keadaan suci, artinya berada dalam keadaan berwudu. Karena Allah itu sangat suka orang yang suci. Kalau tidak, masakan dia hanya membenarkan hanya orang yang suci tubuh badannya daripada najis, suci tubuh badannya daripada hadas kecil dan hadas besar, diizinkan menghadapnya. Bermakna Allah Ta'ala suka. Karena itu tuan-tuan, orang mukmin ini dia bukan saja mencari jalan untuk berwuduk ketika solat, bahkan dia juga menyucikan tubuh badannya ketika dia berada dalam keadaan yang tidak bersolat. Sentiasa berwuduk kerana dia rasa bahawa hatinya senantiasa nak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, sekejap ya. Jadi itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita, keutamaan di dalam kita berwuduk. Ya, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, mari kita dengar hadis-hadis berkaitan dengan berwuduk. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Hadis muttafaqun alaih. Abu Hurairah berkata bahawa Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya pada hari kiamat nanti umatku akan dipanggil dalam keadaan putih cemerlang dari bekas wudhu. Dan barang siapa yang mampu untuk memperlebarkan putihnya, maka kerjakanlah hal itu. Ya. Jadi tuan-tuan,
besok di padang mahsyar kita akan dipanggil untuk dibicarakan di sana. Ini akidah yang, dan keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila mereka itu dipanggil untuk menghadap Allah, mereka dipanggil dalam keadaan badan mereka itu ada kesan-kesan belang-belang putih. Belang-belang putih itu terhasil kesan daripada wuduk yang mereka lakukan ketika di dunia dulu. Jadi pada waktu itu di padang mahsyar ketika itu, jika kulit kita, badan kita berbelang putih, banyak belangnya, panjang belangnya, maka itulah penghormatan ke atas kita. Maka akan dikenali sebagai inilah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang taat kepada Allah, yang banyak wuduknya, yang menjaga wuduknya, yang menjaga kesucian dirinya, yang banyak bersolat. Jadi Nabi kata barang siapa yang mahu supaya belang putih itu banyak di tubuh badannya, memanjang dengan lebih panjang lagi, maka berwuduklah, dan ketika berwuduk basuhlah secara berlebih sedikit. Maknanya kalau kita basuh tangan, disyaratkan kita daripada ujung jari ini sampai ke siku basuh lebih sikit, supaya di tempat yang lebih itu nanti akan tumbuh belang-belangnya nanti. Jadi memanglah di atas dunia ini bila tubuh berbelang putih kita rasa tak cantik, tetapi ini di dunia. Tapi di padang mahsyar nanti suasananya sudah berbeza. Bila kita bangkit dalam keadaan tubuh berbelang putih begitu, itu merupakan satu penghormatan kepada kita. Sebab itu Nabi kata apa? Nabi kata, "Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al." Ya. Dan barang siapa yang mampu untuk memperlebarkan putihnya, maka kerjakanlah dia. Ya. Dan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, dia kata, "Sami'tu Khalili sallallahu alaihi wasallam." Aku mendengar kekasihku. Siapa dia? Rasulullah SAW. Abu Hurairah membahasakan Rasulullah itu sebagai kekasih dia, sebab sayangnya dia kepada Nabi ini. Apa kata Nabi? "Tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu'uhu." Rawahul Muslim. Rasulullah bersabda, perhiasan orang mukmin nanti pada hari kiamat akan sampai pada batas di mana ia berwuduk. Bermakna belang putih tersebut, yaitu kesan daripada kita berwuduk, ia merupakan perhiasan yang dibanggakan bila kita berada di akhirat. Maka banyak tidak banyaknya belang itu pada badan kita bergantung kepada sejauh mana kita memperlebarkan wuduk kita. Kalau kaki, memanglah wajibnya basuh tapak kaki, basuh atas kaki sampai ke buku lali. Tetapi kalau kita nak belang putih itu melebar, basuhlah sampai ke atas betis kita. Siku kita basuhlah sampai ke sini. Sayyidina Utsman basuh sampai ke ketiak dia basuh. Muka kita basuhlah, walaupun muka ini daripada tempat tumbuh rambut sini sampai ke bawah dagu, daripada cuping telinga kecil ini kepada cuping telinga ini yang wajib. Tetapi kita tahu dengan kita memperlebarkan wuduk kita, maka putih ini akan menjadi lebar di akhirat, dan ia adalah perhiasan yang dibanggakan di padang mahsyar nanti. Lalu kita bila berwuduk kita lebarkan basuhan kita. Ini keyakinan kita, janji Nabi kepada kita, ini keutamaan yang kita kejar. Bila Nabi sebut itu adalah benda yang untung, maka itulah yang kita cari. Mencari keutamaan-keutamaan yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, hadis daripada Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tawaddaa fa ahsanal wudu'a kharajat khotoyahu hatta takhruja min tahti azfarihi." Rawahu Muslim. Dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi telah bersabda, barang siapa yang berwudu,
dan menyempurnakan wuduknya. Jadi Nabi sebut berwuduk dan menyempurnakan wuduknya. Maksud menyempurnakan wuduknya ini, jangan ditinggalkan perkara-perkara sunat di dalam berwuduk. Bila wuduk, basuh, sapu betul-betul, ya, gosok betul-betul, ya, mana yang sunat didatangkan, mana yang makruh jangan dibuat. Berwuduk dengan mendatangkan segala sunat-sunatnya, ya. Maka siapa yang berwuduk dan menyempurnakan wuduknya secara betul dan baik, maka dosa-dosanya akan keluar, sehingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Keluar segala dosa daripada celah-celah kuku kita, kata Nabi. Walaupun kita tidak nampak, tetapi itulah satu ibarah yang disebut oleh Nabi, bagaimana besarnya wuduk ini, sehingga kalau kita sempurnakan basuhannya, keluar dosa-dosa kita dari tubuh badan kita, daripada jiwa kita, daripada akal kita, keluar segala dosa dan noda ini. Ini kebaikan kita berwuduk. Alangkah baiknya tuan-tuan kalau kita dapat menjaga wuduk-wuduk kita, ya. Kerana dia bukan saja dapat membersihkan tubuh badan kita, tetapi dia dapat membersihkan kita daripada dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Memang hidup kita ni banyak dosa. Dosa besar tu mungkin kita boleh berjaga-jaga, tapi dosa-dosa kecil ni kadang-kadang kita terbuat juga. Jadi penghapusannya dengan kita memperbanyakkan wuduk. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, hadis daripada Sayyidina Utsman juga, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a mithla wudu'i hadha thumma qala man tawadda'a hakadha ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa kanat salatuhu wa masyuhu ila al-masjid nafilah. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk seperti wuduk saya ini. Kemudian beliau bersabda, barang siapa yang wuduk seperti ini, maka diampunilah dosanya yang telah lalu, sedangkan solat dan jalannya ke masjid itu merupakan tambahan pahala. Ya, jadi ini kelebihan berwuduk yang disebut oleh Nabi SAW kepada kita. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, inilah kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Bila kita dengar Nabi kata ini merupakan satu keutamaan, maka kita akan cuba mencarinya dan juga mengamalkannya. Ya, jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, sebenarnya orang yang melaksanakan, memastikan dirinya sentiasa berada dalam keadaan suci ini, orang itu tanda ia memiliki iman yang bagus. Ya, daripada Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qol, hadis yang ke-8, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman. Kata Nabi, ya, bersuci itu sebahagian daripada cabang iman. Maknanya dalil bahawa dalam hati kita ada iman yang baik, maka orang itu akan menjaga tubuh badannya sentiasa suci. Jadi kita boleh lihatlah, kita boleh lihat, kita jaga wuduk kita, kita akan terasa ada iman dalam hati kita. Terbatal wuduk kita, pergi ambil wuduk balik. Ya, walaupun kita masa itu tengah memasak, terbatal wuduk kita, pergi ambil wuduk balik. Terbatal lagi, ambil wuduk balik. Sebab kita nak pastikan tubuh badan kita ni sentiasa berada dalam keadaan suci. Apatah lagi ketika kita nak tidur. Tidur malam, berapa ramai orang tidur malam tidak berwuduk. Sedangkan tuan-tuan, tidur ini kita tidak memastikan, kita tak pasti bahawa lepas tidur tu kita boleh bangun pagi esok. Berapa ramai orang yang mati terkejut. Alangkah indahnya tuan-tuan, alangkah indahnya kalau kita jumpa Allah secara mengejut dalam tidur. Ketika itu kita sedang berada dalam keadaan berwuduk dan suci. Sebab itu salah satu sunnah Nabi bagi pasangan suami isteri ialah yang bersama di malam hari. Selepas mereka bersama, memanglah mereka berhadas besar. Sunatnya selepas bersama, ya, mereka sebelum tidur masing-masing berwuduk
lepas tu baru tidur. Walaupun mereka tak mandi hadas besar, tetapi berwuduklah selepas bersama, kerana kita tidak tahu, mungkin pada malam itu Allah Ta'ala akan ambil kita dan kita tak kembali lagi. Kita nak pastikan ketika kita bertemu Allah, kita berada dalam keadaan berwuduk. Ketika berwuduk, kadang-kadang kita tak sempat. Maaf. Ketika berwuduk, ramai orang meninggalkan menyedut air ke hidung. Ramai orang tinggalkan. Macam mana wuduk kita nak kata wuduk yang sempurna? Nabi beri syarat tadi, wuduk itu mesti wuduk yang sempurna. Fa'ahsana wudu'ahu, dia mesti mencantikkan wuduknya. Artinya wuduknya wuduk yang sempurna. Tempat yang digosok perlu digosok. Sampaikan air betul-betul dan masukkan air ke dalam hidung. Masukkan air ke dalam hidung ni besar faedahnya. Dalam satu hadis riwayat Imam Tirmizi, "Idza stayqadha ahadukum", apabila seseorang kamu bangun, min manamihi, daripada tidurnya, falyastanthir, maka hendaklah ia menyedut air ke hidung dan menghembuskan air daripada hidungnya. Fa inna syaitan yanamu ala khashamaihi, sesungguhnya syaitan itu tidur di dalam khayshum ini, dalam lubang hidung kita. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini Nabi beritahu kita, setiap kali bangun dari tidur, kita perlu ke bilik air, bukan saja berkumur-kumur buang air liur basi kita, tetapi Nabi ajar kita sedut air ke dalam lubang hidung. Karena ada syaitan yang tidur dalam khashamaihi. Khashamaihi ini makna dua lubang hidung, saluran hidung kat sini. Ada syaitan tidur. Sedut air, hembus, falyastanthir. Hembus air. Tapi ini kita tak buat. Bangun tidur, kumur-kumur untuk buang air liur basi aja. Kita tak buat sunnah Nabi sedut air dalam lubang hidung. Kemudian ketika berwuduk juga Nabi mengajar kita supaya menyedut air ke dalam lubang hidung, tapi kita tak sedut. Takut, sakit. Memanglah sakit. Sakit itu sebab tak biasa. Biasakan. Sebab itu Imam Nawawi mengajar kita, bila kita berwuduk nak basuh mulut tu, kita basuh mulut dan sedut air ke dalam hidung dengan cedokkan air yang sama. Anda kita ambil air, sedut masuk mulut, kumur-kumur, yang berbaki itu kita sedut ke hidung. Sedut yang baki daripada itu. Sebab basuh mulut dan hidung ni boleh disekalikan. Kalau kita nak ambil air yang baru, banyak pula nak sedut dalam hidung ni, sakit nanti sampai ke otak sakit. Ambil air dengan tangan, masukkan sedut dekat mulut, yang berbaki itu sikit je, sedut ke hidung. Lepas sedut, buang. Buang. Ini diajar oleh Nabi. Kata orang, inilah ubat resdung yang terbaik. Dari segi kesihatannya lah. Tapi kita bicara dari segi agamanya, ini ajaran Islam mengajar kita begitu. Baru sempurna wuduk kita. Jadi kita belajar-belajarlah. Memang pada mula-mula ni memang sakit lah lubang hidung kita. Nak sedut air ke hidung tu sakit, pedih sampai ke otak. Tetapi tahuilah, itulah yang menjadi kesegaran kepada diri kita. Kalau takut nyanyuk di hari tua, amalkan daripada sekarang. Sedut air dalam lubang hidung ketika berwuduk. Bukan sekadar basuh permukaan atas hidung. Bila wuduk, basuh kat hidung. Nabi tak suruh pun basuh hidung ni. Hidung ni sudah termasuk muka. Bila kita basuh muka, hidung sudah termasuk dalam muka. Kita dah basuh dah. Yang Nabi suruh sedut air dalam lubang hidung, bukan basuh hidung. Kita sudah tersalah sangka kita basuh hidung. Sedangkan Nabi mengajar kita al-istinsyaq. Dan kita air ke dalam lubang hidung. Ya, jadi itu sajalah tuan-tuan kuliah kita pada pagi yang mulia ini, pagi Jumaat. Ingat hari ini hari Jumaat, hari untuk kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi. Banyakkan selawat, tengah masak selawat, sedang buaya anak pun selawat, bawa kereta pun selawat. Hari Jumaat, hari berselawat ke atas Nabi. Mari kita perbanyakkan selawat kita. Mudah-mudahan ada kebaikannya untuk diri kita semua. Ya, itu saja.
Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.